menggunakan fakta sains, membuat inferen dan meramal. Boleh buka buku aktiviti muka surat 7. Menjalankan penyiasatan terhadap dua pergerakan kereta mainannya di atas cupboard menggunakan dua magnet butang seperti dalam raja di atas. Sebelum kereta mainan ditolak, kita dapat lihat kereta mainan itu berbunyi. Terdapat magnet butang di bawah kereta mainan dan satu lagi magnet butang di bawah cupboard, iaitu magnet B. Kita tahu bahawa magnet butang tidak ada kutub. Mari kita lihat Amsyar menjalankan penyiasatannya. Nama saya Amsyar. Apa yang berlaku Amsyar apabila magnet B yang di bawah cupboard ini ditolak? Kereta mainan bergerak mengikut arah tolakan magnet B. Mari saya tunjukkan. Okey, berdasarkan penyiasatan tadi, nyatakan inferen. Kerana magnet B telah menarik magnet A menyebabkan kereta mainan bergerak. Okey Amsyar, sekarang ni cuba Amsyar tolak bawah tu ke belakang. Kereta mainan akan bergerak ke arah tolakan magnet B, di mana magnet A dan magnet B saling menarik antara satu sama lain. Okey Amsyar, ramalkan perkara yang akan berlaku kepada kereta mainan jika magnet B diterbalikkan. Mainan akan Okey, untuk soalan nombor 3 ni, bila kereta mainan magnet B diterbalikkan, ramai yang jawab kereta mainan tidak bergerak. Maksud soalan ni, bila magnet B tu diterbalikkan, maksudnya diterbalikkan, maksudnya macam ni, contohnya macam ni kan. Sekejap, nanti saya terangkan. Diterbalikkan maksudnya diterbalikkan magnet tu. Dia terbalikkan sebelah sana, sebelah satu lagi. So bila diterbalikkan sebelah satu lagi, kan magnet butang dia tak ada kutub. So dia tak ada masalah. Dia terbalikkan macam mana pun, magnet tu still menarik antara satu sama lain. Maksudnya magnet B kat bawah tu dengan magnet A masih saling menarik antara satu sama lain. Okay, jadi bila Amsyar tolak kereta tu ke depan ke belakang ke tepi ke kiri ke kanan ke, kereta mainan tu gerak. Ini adalah magnet. Kat bawah ni magnet kan. So kita tahu magnet dengan cupboard dia tak boleh melekat. Betul tak? Dia tak boleh menarik. Sebab cupboard ni bukan bahan magnet. Kan? Tapi disebabkan ada magnet dekat bawah kereta mainan tu, okay, itu adalah menyebabkan tarikan daya tarikan berlaku di antara magnet B kat bawah ni dengan magnet A yang di bawah kereta mainan tu. So bila dia ada daya tarikan, bila kita gerakkan magnet B, kita gerakkan ke kiri ke kanan ke depan ke belakang ke, dia tetap akan menarik. So bila dia menarik, kereta mainan akan mengikut arah pergerakan yang kita tolak tu. Kalau kita tolak magnet B tu ke tepi, dia pergi ke tepi. Kalau kita tolak ke belakang, dia pergi ke belakang. Itu maksud dia. Soalan ni ramai salah ni. Sebab tu saya ulas balik untuk soalan ni supaya awak faham. Okey, dekat soalan pertama ni, ini ramai yang betul, ni tak ada masalah. Tapi ada juga yang salah jawab soalan ni. Sebab tu saya buat juga eksperimen ni. Kalau kat kelas kita buat lah, tapi dah kita PDPR, saya terpaksa buat video lah untuk awak faham lagi. So, kita boleh nampak di sini sebelum ditolak memang kereta mainan tu pegun. Kan? So, bila ditolak tu, nampak tak anak panah ni? Anak panah tu menunjukkan arah tolakan magnet B. So kereta mainan tu nampak dah dia bergerak ke arah tolakan tu. So bila berikan inferen, kan, inferen tu ke sebab. Tadi awak dah nampak, pemerhatian awak nampak kereta mainan tu bergerak ke arah kiri lah ataupun bergerak ke arah tolakan magnet B. Awak nampak, itu pemerhatian. So bila inferen ni awak tak nampak. Jadi bila untuk soalan ni awak kena guna fakta sains. Fakta sains di sini mengatakan bahawa magnet butang ni dia tak ada kutub.
terbalikkan, magnet kita terbalikkan sebelah sana pun dia masih lagi boleh menarik. Jadi jawapan untuk infra ni memang awak tak nampak kan? Kerana magnet B menolak, kerana magnet B menarik magnet A. Awak nampak ke dia menarik? Awak tak nampak kan dia nak tarik macam mana? Itu fakta sains yang awak gunakan. Okay, kerana magnet B telah menarik magnet A. Okay. Tapi kalau kita guna magnet yang ada kutub, contohnya kita guna magnet ring, ada kutub kan? Ataupun kita guna magnet bar, ada kutub. Ataupun kita guna U-shape magnet, magnet U. Ataupun kita guna horseshoe magnet, magnet ladam kan? Dia ada kutub. So bila ada kutub, kita terbalikkan. Kalau kutub yang sama, contohnya kutub utara dengan kutub utara, kutub yang sama. So dia akan menolak. Dia akan menolak, dia tak boleh tarik. So bila dia menolak tu mungkin pergerakan dia tak sama dengan yang magnet butang. Dia kena faham macam tu. Okey, nombor 3. Ramalkan perkara yang akan berlaku kepada kereta mainan. Ini saya dah terangkan tadilah. So kita terbalikkan macam mana pun tak ada masalah. Tapi kalau magnet lain selain pada magnet butang, dia ada masalah sikit. Mungkin ada juga pergerakan tapi dia tidak mengikut arah tolakan magnet di bawah tu. Okey ya. Biasakan belajar sains. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey. Kejap ya, saya tutup dulu. Okey. So jadi, siapa yang dah tengok video saya tu, awak subscribe lah. Nanti bila saya buat video, awak senang. Terus dia masuk dalam awak punya handphone. Dia tak payah nak cari-cari. Jadi saya akan continuously buat video untuk awak faham dengan lebih jelas. Okay, sebab bila saya buat video, saya akan tengok apa masalah awak. Awak tak faham dekat mana. Dekat itu saya akan create satu video untuk jelaskan supaya awak tak ada misunderstanding. Sebab benda ni, tajuk ni dia akan bawa ke tahun 4, ke tahun 5, ke tahun 6. Maksudnya, kalau kata ada UPSR katalah kan, UPSR keluar soalan daripada tahun 1 sampai tahun 6. Jadi basic awak kena ada lah, kena ingat lah. Cikgu tak dengar, alamak, yang lain dengar tak? Oh, tak tahu. Ni, nampak tak kutub dia? Ni N kan? Kutub utara, kutub selatan. Okay? S tu selatan, U tu utara. North dengan south. So bila ada kutub, dia akan, contoh saya tengok, saya tunjuk sini . Okay. Contoh kalau biru dengan biru, S dengan S. Okay. South dengan south. Selatan dengan selatan. Saya dekatkan dia menolak. Kenapa dia menolak? Sebab dia sama kutub. Okay. Ingat dia sama kutub, dia menolak. Okay. Tapi kalau saya letak N dengan S, kutub yang berbeza. N utara, S selatan. Saya dekatkan, dia menarik. Okay, bila dia menarik, dia sama cerita dengan magnet butang tadi. Faham tak Okey, sama juga dengan magnet ring. Magnet ring ni, dia ada kutub ni. Ni warna biru. Warna biru. Nampak tak? Warna merah. Saya nak tunjuk. Magnet ni, dia boleh menarik serbuk magnet tu. Ni serbuk magnet. Bila saya letak serbuk magnet dekat magnet, apa jadi? Tu dia. Nampak? Dia boleh menarik serbuk magnet ni. Itu je sebenarnya. Okey, sekarang ni ada soalan tak setakat magnet ni? Kemahiran manipulatif. Kita dah belajar kemahiran proses sains kan? Mengelas, memerhati, mengukur menggunakan nombor, berkomunikasi. Sekarang ni, hari ni kita nak kepada kemahiran manipulatif sains. Okay, sekarang ni awak tengok sama kan dengan buku teks awak. Ini adalah kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ni dia melibatkan psikomotor. Psikomotor ni maksudnya apa perbuatan awak.
Perbuatan apa yang awak buat dalam makmal sains. Ini contoh murid-murid yang berada di makmal sains. Okey, kita tengok murid A. Okey, sekarang ni saya nak awak ambil buku tulis. Okey, buku tulis awak ada kan? Depan mata kan? Dengan alat tulis. Tulis, saya nak bagi tulis siap sekarang. Okey, ambil buku tulis sekarang. Saya bagi seminit je. Kalau siapa yang ada belum ada. Ambil buku tulis sains, SN, SE kita gabungkan kan? SN dengan SE kita gabungkan. Satu buku je untuk sains, untuk buku tulis. Sebab awak ada buku aktiviti. So, awak ambil sekarang buku tulis. Awak tulis tarikh hari ni. Hari ni hari Rabu. Hari Rabu. Berapa hari bulan? 17 Februari 2021. Hari Rabu. A tu mesti huruf besar. Ni ada murid kita ni, awak lah. Ada yang tulis huruf kecil. Hari mesti huruf besar. Nama orang mesti huruf besar. Macam tu. Jadi awak ambil sekarang. Okay, saya nak, kalau boleh, dekat buku awak tu, awak tulis je nombor 1, murid A. Tulis nombor 1, murid A. Okay, tulis. Okay. Sekejap, saya tulis kat sini Okay, dah tulis murid A Okay, kemudian kita tengok murid A tengah buat apa tu? Dia tengah membersihkan. Jadi awak tulis murid A sedang membersihkan peralatan sains. Nampak tak? Dia bersihkan, saya tak nampak gambar tu dengan jelas. Kalau tengok betul-betul bika, dia membersihkan bika. Okey, murid A sedang membersihkan peralatan sains. Okey, so bila dia membersihkan, itu menggunakan kemahiran dia. Kadang-kadang murid ni dia bagi pecah lah. Jadi kalau dia boleh bersihkan dengan baik tanpa pecah, maksudnya dia telah mendapat kemahiran manipulatif untuk membersihkan peralatan sains dengan jayanya. Cikgu bagi A+. Tak pecah kan? Okey, so A membersihkan, murid A sedang membersihkan peralatan sains. Okey, dah tulis kan? Okey. Siapa tahu jawapan? Ni saya nak cari dia punya pengetahuan sedia ada dia. Kalau tengok buku surat 21 dah ada jawapan kat situ. Murid B dia pegang bika juga ni. Dia pegang bika, nampak. Dia pegang bika tu kan. Dia pegang bika yang dah bersih tu, dah keringkan tu kan. Dia nak pergi letak apa tu? Dia nak pergi letak dekat tempat dia. Tempat rak bika tu. Nampak tak? So murid B ni dia dah siap bersih. Dia dah kering dah. Dia dah siap keringkan dah. Jadi bika ni dia nak letak di tempatnya. Di tempatnya semula. So itu adalah kemahiran proses sains manipulatif juga. Maksudnya murid B ni menyimpan peralatan sains. Dia menyimpan peralatan sains dengan betul. Okey, dia menyimpan peralatan sains dengan betul. Okey. Awak bagi jawapan menyimpan peralatan sains pun dah boleh terima sebenarnya. Dia kalau nak ikut betul-betul dia punya dalam tu kan, dalam dia punya ciri-ciri kemahiran manipulatif tu jenuh lah kan. Jadi awak sebut menyimpan peralatan sains pun dah boleh bagi markah dah. Awak dah faham dah, oh dia menyimpan. Okey. Okey, biasa kalau nak menyimpan ni, kalau kelas saya memang jarang jugalah sebab tak sempat kan. 1 jam tu memang tak sempat. Kalau kita punya aktiviti tu melibatkan, sebab lepas tu saya ada kelas lain pula, jadi rush pergi kelas lain. So jaranglah awak nak simpan. Biasa awak bersihkan, lepas tu sebab kita pun dia nak keringkan ambil masa. So biasa saya kalau kat Mak Masai, biar je atas tingki tu kering baru simpan. So, kita nak lap tu memang ambil masa lah. Saya pun ada kelas lain, awak pun dah nak naik kelas. Jadi biasa kita jaranglah untuk mengelap semua keringkan kan. Terus kering baru simpan. Okey, kita tengok C. Tengok C. C tu, murid C tu dia pegang apa tu? Dia pegang spesimen tau. Kita nampak macam tanah kan? Tu. Dia pegang tu tanah tu kan? Itu adalah spesimen jugalah. Okey.
So murid C tu sedang apa tu? Dia sedang memegang tu, maksudnya dia sedang mengendalikan. Murid C sedang mengendalikan spesimen. Spesimen. Murid C sedang mengendalikan spesimen dengan betul. Murid C sedang mengendalikan spesimen dengan betul. Okey. Kalau tengok rambut dia diikat kemas kan. Dia tak ada mengebang-gebang rambut kan. Kalau yang tak pakai tudung kan. Dia kena ikat dengan kemas. Kalau tak ikat dengan kemas, kita buat aktiviti sains kalau melibatkan bansen benar kan. Terbakar dengan rambut-rambut dia sekali. Tu bahayalah. So kalau tak pakai tudung ni kena ikat dengan kemas rambutnya. Tapi sekolah kita semua pakai tudung, tak ada masalah. Okay. Okay, so murid C sedang mengendalikan spesimen. Spesimen S-P-E-S-I-M-E-N. Mengendalikan spesimen dengan betul. Okay. Saya terus bagi jawapan tau. Nanti saya akan bagi gambar. Awak akan tulis jawapan. Gambar pertama apa, gambar kedua apa, gambar ketiga apa. Nanti kita akan cek. Apa yang betul semua saya bagi hadiah. Okay. So gambar tu banyak. Gambar tu banyak sebab saya nak awak faham apa itu kemahiran manipulatif sains. Okay, yang ni saya akan bagi jawapan dulu. Supaya awak nampak. Oh, okay, ini jawapan dia. Okay, tengok kertas tu dia ada gambar tau. Ini kita dah buat dah tahun lepas kan. Kita melakar daun kan. Kita melakar urat daun kan. Kita ambil daun, kita lakar urat daun. Itu kita buat proses kemahiran memerhati masa tu kan. Dan melakar sekali kan. Kita urat daun tu kan dia punya cabang-cabang dia jejala ke kita ada buat tahun lepas tahun 2 kan. Okey, jadi ini dia melakar apa ni? Dia melakar apa nama? Layer lapisan-lapisan tanah ini dia buat tajuk tanah ni. Dalam bila dia tanah tu dia buat air, lepas tu dia goncang-goncangkan. So dalam tanah tu dia ada lapisan tau. Lapisan yang atas tu biasanya daun-daun kering kan. Dia ada lapisan-lapisan dia. Tajuk tanah tahun 3 Kalau tak salah tahun 3 kalau syllabus baru lah Syllabus sama tahun 3. Syllabus baru saya tak sure tapi ada kot tajuk tanah. Ada kot tahun 3. Tak apalah, ini tajuk tanah lah. Maksudnya murid D ni sedang melakar. Dia melakar lapisan tanah. Awak sebut melakar pun dah cukup dah. Murid D sedang melakar. Okay. Murid D sedang melakar spesimen. Cukup lah. Murid D sedang melakar spesimen. Spesimen S-P-E-S-I-M-E-N. Murid D sedang melakar spesimen. Okay. Murid E ni dia sedang buat apa? Nampak macam ada, kalau tengok, awak kena tengok buku teks. Gambar ni mungkin skrin dia tak berapa besar kan. Kalau buku teks kita nampak lah. Dia sedang memegang satu kertas. Satu kertas tu dia pegang. Dia nak tampal dekat botol tu lah. Dekat balang tu kan. Dekat bekas tu. So dia tengah buat apa sebenarnya tu? Okay, murid E sedang melabel spesimen. Bila melabel tu, dia dalam apa? Dia dalam mengendalikan spesimen. Tapi waktu tulis je melabel. Kita tengok perbuatan dia. Perbuatan dia sedang melabel. Melabel spesimen. Murid E sedang melabel spesimen. Kalau kita buat aktiviti, kita buat eksperimen, spesimen tu kita perlu labelkan supaya kita tidak tersilap. Contoh kalau kata tajuk tahun 6 katakan, dia belajar sekarang ni mikroorganisma. So bila dia buat dia roti, ada 5 jenis roti yang letak pada keadaan yang berbeza kan. Satu letak dekat peti ais, satu letak guna larutan gula, satu letak guna cuka. Kalau dia buat jambu lah, kalau roti tu lain tadi. Dia kena melabel. Dia letak di mana, apa faktor dia kena tahu. Sama juga kalau dia buat roti. Roti ni dia buat di renjis air. Satu dia keringkan. So dia tulis roti A, roti B. Roti A kena letak air. Roti B kering. So dia kena labelkan roti A, roti B. Kemudian dia kena tulis tarikh
Kita akan buat pemerhatian ikut tarikh yang kita dah tetapkan dalam jadual kan. Hari pertama. Tapi dekat label dekat luar tu kena labelkan tarikh. Tarikh hari yang kita buat hari mula-mula. Macam tu. Tu sama juga dengan spesimen ni. Dia mesti melabel. Dia mesti melabel spesimen ni. Okey jelas kita ada 5 aktiviti yang murid-murid ni jalankan dalam mak masai dia Okey, bagus murid-murid ni tahu dia tak ada berlari-lari kan. Sebab kita dalam mak masai kita tak boleh lari. Tak boleh main, tak boleh makan. Tengok ni, ada peralatan-peralatan yang berkaca kan. Kalau lah awak lari-lari dalam mak masai, tiba-tiba tersentuhlah dekat sini ada test tube kan. Tertolak test tube, terjatuh, pecah, kena pula kepala awak, ataupun kena kaki awak ke, awak tak pakai kasut ke masa tu kan. Sangat bahaya. Sebab itu dalam mak masai tidak boleh bersuka-suka ria. Kita takut akan berlaku kemalasan nanti. Okey Okey, kita teruskan. Kita teruskan saya teruskan sebab kita setengah jam dah ni. Sekejap je masa Saya pun tak pasal tengok. Dah berapa dah. Okey, kita teruskan. Buku surat 15 dan perhatikan situasi di atas. Letakkan gambar di atas. Apakah yang sedang dilakukan oleh murid-murid tersebut? Kita dapat lihat di sini, murid A sedang membersihkan peralatan sains. Murid B sedang menyimpan peralatan sains. Manakala murid C sedang mengendalikan spesimen. Murid D pula sedang melakar spesimen. Dan murid E sedang melabel spesimen. Okey, sama Okey, cek balik sama Kalau tambah dengan betul pun tak ada masalah. Murid C sedang mengendalikan spesimen dengan betul. Murid D sedang melakar spesimen dengan betul. Tak ada masalah. Boleh je nak tambah. Ini adalah perbuatan yang asas lah. Murid E sedang melabel spesimen. Okey, betul sama dengan awak tulis tadi. Pastikan sama ya. Kalau tambah tak apalah. Jangan kurang pada yang saya bagi ni. Yang saya bagi ni paling asas jawapan yang paling asas, basic. Untuk tahun 3 lah. Kalau dia tahun 4-5 dia up sikit lah. Jawapan dia. Tak apa, tahun 3 kita bagi asas dia. Yang pasti awak dapat dia punya keyword dia. Keyword dia membersihkan peralatan, menyimpan peralatan, mengendalikan, melakar, melabel. Itu yang penting Okey, saya teruskan lagi Kalau awak tengok gambar ni, saya yang pegang peralatan sains. Saya yang pegang. Jadi tak boleh. Dia kemahiran manipulatif ni tak ada cikgu, dia kena murid. Nak bagi tahu awak, murid yang mengendalikan peralatan sains dengan guru yang kena guru ada. Okay, guru kena ada di situ. Tak boleh murid awak masuk mama sains, suka-suka je cikgu tak ada. Tak boleh. Guru mesti ada. Tapi bila guru yang mengendalikan peralatan sains, seperti gambar ini bukan kemahiran manipulatif untuk murid lah. Okay, kita tengok lagi gambar. Nanti awak tulis jawapan awak tulis dekat buku awak sekarang. Nanti awak tulis. Kejap ya, awak tulis. Okay, contoh awak tulis ni gambar 1. Okay, awak tulis kat situ gambar 1 double dot. Okay, awak tulis gambar 1 double dot. Okay, buat jawapan dia. Saya tak nak bagi jawapan. Awak tulis jawapan. Dia buat apa tu? Dia sama ada, okey, saya bagi clue Dia mengendalikan ke dia menggunakan peralatan? Dia mengendalikan spesimen ke dia menggunakan peralatan? Okey, mengendali ke dia spesimen ke macam mana? Mengendalikan ke? Okay, awak tulis jawapan di situ ataupun dua-dua sekali. Dia mengendalikan peralatan ataupun dua-dua. Satu lagi dia mengendalikan spesimen. Ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Okey, kita buat gambar ni banyak. Saya bagi 5 gambar je. 5 gambar je. Tapi gambar lain saya akan bagi jawapan. Untuk gambar ni awak kena cari. Mengendalikan peralatan sains dan juga spesimen. Ada dua-dua tu. Dia sedang menuang, kalau kita tajuk ni, tajuk Asia Akali
Dia sedang menuang Dah. kelopak bunga raya ekstrak bunga raya. Kita tengok nampak? Ni bunga raya yang telah direbus. So kita ambil dia punya air dia, air rebusan kelopak bunga raya. Ini pun sama. Dia mengendalikan peralatan sains dan mengendalikan spesimen mengendalikan pada sains dan spesimen. Okey, ini dia mengendalikan spesimen. Dia masukkan bunga raya ni ke dalam bika. Okey, dia masukkan bunga raya dalam bika yang dalam ni dia ada air yang panas. So dia mengendalikan spesimen. Okey, dia mengendalikan spesimen. Okey, sebab peralatan ni dia dah ada dekat sini tau. Okey, dia mengendalikan spesimen. Okey. Okey. Jadi yang tadi tu awak tulis yang tadi je, yang mula-mula tadi. Yang tadi ni, yang tadi. Yang tadi awak tulis mengendalikan spesimen dan menggunakan peralatan sains. Okey, dia macam ni tau. Menggunakan, nampak tak? Dia guna kain lapik tau. Sebab apa? Bahaya. Sebab ni panas tau. Dia lepas kita rebus, kan dia masih lagi panas. Tapi kita nak ambil air dia kan. Kita kena tuang dalam, ini adalah serbuk penaik Ni serbuk penaik. So dia nak uji. So dia terpaksa ambil, guna kain ni lah. Untuk dia pegang bika ni. Sebab bika ni panas. So yang ni kita jawapan tadi mengendalikan spesimen dan menggunakan peralatan sains. Nampak tak? Dia menggunakan peralatan sains dengan baiklah, dengan betul lah. Okay. Dia berhati-hati ni sebenarnya. Sebab panas. Dan dia juga tengok tak tumpah pun dekat dia punya meja ni tau. Dia maksudnya dia mengendalikan peralatan sains dengan cermat. Dia mengendalikan spesimen tu dengan cermat. Spesimen tu tak tumpah pun, tak terkeluar pun daripada piring Petri ni kan. Maksudnya bila dia tuang tu dia kena hati-hati. Dia jangan zoom tuang macam tu kan. Habis tumpah meja kan. So dia tuang pun dia perlu berhati-hati. Sebab itu maksudnya mengendalikan spesimen dengan betul, mengendalikan peralatan sains dengan betul. Macam tu. Okey. Kita teruskan. Dengan betul mengendalikan peralatan sains tu maksudnya dia tak pecah. Maksudnya dia berhati-hati menggunakan bika. Sebab bika ni kalau jatuh kat lantai memang pecah lah. Itu dia dapat 2 kemahiran kat sini. Okay. Kan? Dia dapat 2 kan? Mengendalikan peralatan sains dan mengendalikan spesimen. Okey, awak salah yang ni je. Untuk gambar pertama awak salah yang ni. Gambar 1 awak salah yang ni cukup. Tak payah banyak-banyak. Yang penting awak nampak sebenarnya apa dia buat. Okey. Okey, saya teruskan lagi dah salin Saya teruskan lagi. Okey. Okay, ini adalah tajuk isi akali tahun 5 tahun 5. Sebab masa dia tak boleh duduk nama sains SOP. So terpaksa buat dalam kelas. Okey. Jadi sama juga tahun 3 pun saya buat dalam kelas kan. Bawa peralatan buat dalam kelas. Okey. Yang ni. Ini tajuk tahun 2. Tahun lepas awak belajar. Lebih lama tak ingat lah. Tapi tahun 2 lah. Tahun 2 tahun lepas. Tahun 4, sekarang ni dia tahun 4 buah hari. Okay. Ini kalau tunjuk gambar buah ni. Kan. Agak-agak lah apa yang dia nak buat ni sebenarnya tengok gambar buah ni. Dia nak buat apa Awak dah belajar tahun 2. Cuba awak ingat balik. Ingat balik. Cikgu pernah bawa buah lah dalam kelas. Kita buat apa dengan buah tu? Ingat balik. Siapa yang ingat? Cikgu line tak kuat, saya tak dengar. Okey, tak apa. Nanti saya share recording. Muhammad Nabil Faiz saya share recording Okey, tadi saya tunjuk gambar buah tau. Biasanya tahun 2 tajuk tahun 2. Tak ingat, Amsyah tak ingat. Allah tak ingat pula Amsyah tahun 2 ada gambar buah. Okey, tak apa. Saya beritahu je lah jawapan dia. Okey, biasanya kalau gambar buah ni, cikgu dia nak minta kita melakar. Okay, kita tengok apa murid ni buat. Okay. Nampak tak? Dia melakar gambar buah tu dalam buku aktiviti. Ini murid tahun 4 lah tahun ni rasanya.
Okey, ni gambar strawberry. Jadi dia melakar buah tu. So jawapan dia melakar spesimen. So gambar 2, awak tulis kat bawah tu dekat awak punya buku sekarang. Gambar 2, double dot, melakar spesimen. So dia akan tengok apa ciri-ciri buah strawberry. Strawberry dia warna merah. Lepas tu dia punya, bila dia pegang tu agak kasar kulit dia. Itu sebenarnya kemahiran memerhati juga. Dia ada 2 kemahiran. Dia banyak kemahiran tau. Dia boleh kemahiran memerhati, dia boleh kemahiran manipulatif. Dengan melakar spesimen. Spesimen tu adalah buah strawberry. So awak tulis dekat situ, gambar 2, melakar spesimen. Okay. Melakar spesimen. Okay. Melakar spesimen adalah kemahiran manipulatif. Ingat kemahiran manipulatif adalah yang melibatkan psikomotor. Psikomotor awak. Ada murid yang tak pandai lukis. Saya jumpa, cikgu saya tak berhenti lukis lah strawberry ni. Cikgu tolong lukis boleh tak? Cikgu tak boleh lukis lah, awak kena lukis juga. Ada murid macam tu. Boleh, awak boleh buat sebenarnya. Cuma dia tak confident dia boleh lukis. So kita tak lukis, kita melakar. Melakar. Okey, melakar. Kalau melukis dia detailkan lagi kan. Ni dia hanya melakar. Ya, untuk tahun 3 melakar. Kalau melukis tu dia siap dengan dia punya nampak bayang-bayang, nampak shape. Itu bukanlah tahap tahun 3 punya tahap lah. Kita sini melakar. Okey, melakar dia tak adalah shape-shape semua. Janji dia nampak rupa, ada rupa lah strawberry tu. Okey, jelas Okey, saya teruskan lagi untuk next gambar. Okey, kalau saya kata tulis baru tulis. Kalau ini pun melakar sama. Ini masa dekat Carnival Science dekat JB, peringkat kebangsaan. Okey. So dia ambil semut. Semut tahu semut? Dia ambil semut, dia tengok semut. Semut dalam balang. Tapi bila dia melakar tu, dia melakar saiz yang besar ni semut ni. Dia melakar semut tu saiz yang besar. Semut tu kecil je. Itu maksudnya dia boleh menggunakan kemahiran melakar dengan baik. Dia tak guna kata pembesar pun. Sepatutnya dia kena guna kata pembesar. Kan? Tapi dia boleh nampak semut tu. Dia boleh nampak semut tu, dia punya badan dia kan. Dia punya kaki dia. Dia boleh lukis semut ni. Dalam saiz yang besar lah. Ni contoh ni dia lukis. Okay, ni gambar lain ni. Okay. So, kemahiran melakar ni penting untuk awak sebenarnya. Okay. So, tak payah tulis gambar ni. Gambar 2 tadi melakar. Sama, gambar ni sama. So, tak payah tulis. Tulis gambar 2 je tadi. Okay. Saya pergi lagi Kita dapat 1, 2. Kalau yang sama awak tak perlu lukis. Ini tadi kan. Tadi dia mengendalikan. Sama. Dia sama macam asid alkali tadi. Mengendalikan spesimen. Ini pun mengendalikan spesimen. Nampak? Dia mengendalikan spesimen. Dia gunakan lidi ni. Dia gunakan lidi ni tak silap ni. So tak guna tangan Patutnya dia kena pakai sarung tangan ni. Dia tak pakai ni. Tak apa. Kita teruskan. Ni tak payah salin. Sama macam tadi tak payah salin. Okey. Ini pun dia melakar. Dia tengok pokok dia melakar. Ini tahun 6 buat yogurt. Okey, yang ni pun sama juga. Dia mengguna dan mengendalikan peralatan sains. Awak salin nanya ni gambar 3. Gambar 3 mengguna dan mengendalikan peralatan sains. Mengguna dan mengendalikan peralatan sains. Awak tulis gambar 3. Gambar 3 mengguna dan mengendalikan peralatan sains. Okey, mengguna dan mengendalikan peralatan sains. Okey. Okey, peralatan sains sepatutnya kat situ dia bukannya gas tu kan, yang stove, yang portable stove tu. Awak bayangkan yang ni kita guna Bunsen burner lah. Okey, Bunsen burner adalah salah satu peralatan sains. Tapi sebab Bunsen burner tu dia kecil, jadi dia punya buat yogurt kan besar, dia punya botol balang. Jadi saya tak galakkan lah untuk guna Bunsen burner. Jadi gunalah portable gas macam tu. Tapi sebenarnya kalau peralatan sains kat sini adalah Bunsen burner, penunu Bunsen. Okey, penunu Bunsen sebenarnya untuk memanaskan. Okey. Jadi
Sini kita awak bayangkan sini adalah Bunsen burner lah. Okey, sebab portable gas ni dia bukan dalam peralatan sains, kalau ikut dalam buku lah. Dia guna sepatutnya penunuh Bunsen. Okey. Okey, sebab kita nak api yang kuat kalau Bunsen burner dia kecil kan. Lambatlah sikit nak masak. Lepas tu botol dia pun besar ni kan, berat. Okey. Kita pergi lagi Kita pergi lagi tengok apa dah. Ni pun sama, tak payah salin. Ini pun sama. Nampak tak? Ini pun sama kan? Ini pun sama. Ini yang saya kata tadi. Nampak tak? Bila dia buat aktiviti ni, dia letak dalam plastik transparent tau. Dia labelkan. Itu maksud saya. Dia labelkan, nampak tak? So yang ni awak tulis apa? Dia buat apa ni? Dia nampak macam melakar kan? Dia melakar kan? Dia melakar ni. Tapi awak tulis je. Melabel specimen. Sebab melakar dah ada tadi. Dia melakar tadi. Ni dia melakar. Dia melakar keadaan roti. Apa jadi pada roti tu? Letaklah dia letak air gula. Dia tengok keadaan roti tu. Sebelum habis penyiasatan ni. Okey. Jadi ni awak tulis je melakar spesimen. Ni melakar spesimen pula. Awak tulis melabel spesimen ni, melabel ni. Walaupun tak ada gambar dia sedang melabel, awak tulis je melabel. Melabel spesimen. So melabel spesimen adalah salah satu kemahiran manipulatif lah. Maksudnya yang memang dia tak ada dalam senarai tu. Dia senarai tu ada 5 je. Tapi dia adalah perbuatan yang awak kena buat ketika mengendalikan spesimen. Dia dalam mengendalikan spesimen di bawah sub dia melabel. Melabel tu di bawah mengendalikan spesimen. Dia macam tu. Okay, alright. Dah melabel spesimen. Melabel spesimen. Untuk gambar ni, melabel spesimen. Okay, next. Saya pergi laju ni. Dah 25 minit lagi. Okay, saya pergi laju ini tengok ni, nampak. Dah jadi apa jadi tu. Nampak dah kulat ni naik ni. Nampak tu. Ni di akhir penyiasatan dah ni. Nampak dia dah jadi naik pelapuk. Ni. Okey, ni tak payah salin. Biar tak payah salin, tengok je. Ini mengendalikan peralatan sains. Okey, mengendalikan peralatan sains. Ini pun mengendalikan peralatan sains. Ini mengendalikan bahan sebenarnya. Okey. Ini mengendalikan spesimen. Okey. Ini aktiviti buat ni, buat roti buat donat. Okey, ini melakar. Ini mengendalikan spesimen Macam mana dia mengendalikan spesimen? Dia menapis biji kacang hijau dengan tepung. Ni tahun lepas ada buat kan? Tahun 2, Rosina. Okey, so dia menapis ni, nampak? Dia tak ada terjatuh-jatuh kat bawah. Ni yang lain, gambar lain. Ni gambar ni, nampak? Di mana dia jatuh kat bawah? Tepung ni cantik di dalam tu kan? Maksudnya dia mengendalikan spesimen dengan betul. Ni Umar tahun lepas kan? Nampak Umar berhati-hati. Mengaduk larutan gula masa ni kan? Nampak berhati-hati. So ini mengendalikan peralatan sains dengan betul. Ini kena salin. Ini tahun lepas aktiviti wayang kulit kan? Ini awak kena tulis apa ni? Ini penting. Ini kita jarang buat. Biasa kalau kita buat kat Mama Sains, saya yang bersihkan sebab tak sempat kan. Saya ada kelas lain, awak pun ada kelas lain pula. Ini sebenarnya membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Yang ni tak ada peralatan sains, tapi bolehlah kita gunakan membersihkan peralatan sains dengan betul. Yang ni kita buat wayang kulit. Jadi kita tak adalah guna peralatan sains, tapi kita guna peralatan-peralatan macam gunting, kotak, kan, untuk menghasilkan wayang kulit masa tu. Jadi ada murid ni, dia bagus ni, saya tak suruh pun ni. Dia yang bersihkan, dia yang sapu. Saya tak suruh pun. Saya tak, bagus budak ni. Saya terus bagi untuk kemahiran manipulatif ni untuk dia. Markah yang paling tinggi lah. Sebab dia membersihkan tanpa saya suruh, dengan sendirinya. Tak nampak pula muka dia kan. Okey. So membersihkan, awak boleh tulis membersihkan peralatan sains dengan betul. Walaupun bukan peralatan sains, awak tulis je peralatan sains. Sebab kita nak ada kemahiran di situ. Kalau peralatan sains tadi itulah macam bika, macam tabung uji, macam silinder penyukat, termometer, itu peralatan sains.
Yang ni kita buat aktiviti ni membersihkan sebenarnya. Tapi boleh masuk juga dalam kemahiran manipulatif awak. Sebab dia melibatkan psikomotor menyapu ni. Okay. Habis Okay, sebab gambar untuk membersihkan peralatan sains memang saya tak ambil. Memang kita jarang buat di makmal sains. Selepas habis je biasa saya ada kelas lain, saya ada masa baru saya bersihkan. Tak sempat. Okey, kita tengok sepatutnya awak yang kena bersihkan, awak yang kena simpan sepatutnya. Ini aktiviti tadi saya lanjutkan. Terdapat pada okey. Tutupnya. Ini pun jangan mengendalikan spesimen, nampak? Mengendalikan Macam wanggur nampak. spesimen. Ini masih SOP ni jadi jarak-jarak. Okey. Tengok isi padu air. Lagi saya pergi laju. Nampak tak mengendalikan spesimen. Ke mana dia duduk antara satu sama lain ni, masa ni SOP lagi ini pun mengendalikan spesimen. Sepatutnya kena pakai sarung tangan ni. Tak pakai sarung tangan pula. Ini mengendalikan peralatan sains. Okey, ini ada juga gambar, saya ingat tak ada. Ini membersihkan peralatan sains. Selepas dia dah buat hidroponik ni, dia sebenarnya hidroponik ni RBT, tapi tak apalah, kita boleh gunakan gambar ni sebagai dia membersihkan peralatan sains lah. Selepas dia habis, kita dah selesai. Ini membersihkan, ini baru betul. Tadi bukan tapi awak dah tuliskan. So, yang keberapa tadi gambar tadi kan? Ini awak ambil gambar ni lah, membersihkan peralatan sains. Dia kalau betul-betul dia tu kan, lepas dia bersih dia kena lock, lepas tu baru dia simpan. Ini tak, saya memang kering je baru kita simpan. Okay. Tapi jangan biar lama sangat dekat sinki ni kan. Tak simpan. Okey, tengok lagi. Inilah saya sebut tadi. Sepatutnya bila label tu kena guna stiker, baru cantik kan. Stiker tulis elok, ini main tulis je kan. Sepatutnya kena macam itulah. Tapi ni kira melabel lah. Kita label. Ini hari pertama ni, so dia tak ada apa-apa. Tak nampak sangat perubahan. Tak ada lagi perubahan ni. Okey. So tengok lagi habis, saya rasa dah tak ada dah ni. Ini hasil dia. Beberapa hari lagi. Ini bagus. Murid ni bagus. Murid ni apa dia buat ni? Dia buat apa agaknya ni? Dia buat donat dia doh ni doh ni. Dia uli doh. Dia uli doh ni dia pakai sarung tangan. Nampak tak? Dia pakai sarung tangan. Lepas tu meja makmal dia lapik dengan kertas surat khabar. Itu cara dia sebenarnya. Okey. So, saya pergi lagi. Habis apa? Ini tak ada apa. Ini hasil doh ni. Okey, tak ada apa. Ini dia guna sudu sudu besar. Tenduk sudu pula. Okey, habis. Habis kat situ. Okey, soalan. Ada soalan tak? Ni baru masuk ni siapa ni? Okey, baru masuk 26 orang hari ni. Okey, sekarang ada soalan tak nak tanya setakat ni? Kemahiran manipulatif sains. Kemahiran manipulatif awak ingat dia melibatkan psikomotor awak. Psikomotor tu awak menggunakan tangan. Biasanya kena guna tangan lah kan. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Kalau tak ada saya teruskan Okey. Awak buka sekarang muka surat 21. Buka sekarang muka surat 21. Okey, 21 muka surat 21. Okey. Saya nak awak baca kuat, sebut kuat-kuat, tak payah buka mic, awak sebut secara kendiri Okey. Muka surat 21, awak tengok nombor 2 tu, kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif. Saya nak awak sebut kuat-kuat tapi tak payah buka mic. Okey. Yang pertama, sebut kuat-kuat menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Sebut. 1, 2, 3. Saya tak dengar. Okey, awak tak payah buka mic. Okey, sebut lagi sekali. 1, 2, 3. Sebut lagi sekali. Okey, dah. Okey, bagus. Nabil Faid sebut. Sebut dalam, tak payah buka mic awak sebut secara kendiri. Okey. Okey sebut Okey, yang kedua. Yang kedua. Lepas saya sebut, awak sebut. Yang kedua. Mengendalikan spesimen
dengan betul dan cermat. Okey. 1, 2, 3. Sebut. Okey, bagus. Saya dengar ada suara yang sebut. Bagus, tahniah. Okey, yang ketiga, kuat-kuat yang ketiga. Lepas saya sebut, awak kena sebut. Wajib. Sebab apa kena sebut? Nak masuk dalam kepala ni. Ingat lepas ni, ingat. Soalan keluar je. Alah, cikgu dia melakar. Cikgu, terus boleh jawab kan? Okey, nombor 3. Melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul. Sebut. 1, 2, 3. Sebut. Spesimen dan peralatan sains dengan betul. Tak payah buka mic. Okey, tak payah buka mic. Sebut secara kendiri. Okey. Okey, tak payah buka mic Okey, sorry tak payah buka mic. Okey, bagus. Okey, yang keempat. Dengar saya sebut dulu baru sebut ya. Dengar saya sebut dulu. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 1, 2, 3. Sebut. Okey, bagus. Yang kelima ni kena kuat-kuat. Nanti saya akan buat soalan. Tak apa, boleh jawab saya bagi hadiah. On the spot. Okey, yang kelima. Ini yang last kali. Kena sebut kuat-kuat sebelum kita habis kelas hari ni. Okey. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. 1, 2, 3. Sebut. Okey, bagus. Tepuk tangan. Tahniah pada semua. Okey, tahniah kerana join kelas saya hari ini. Okey, untuk kerja rumah awak, kerja sekolah, saya dah share dekat Google Classroom 3 Muslim dan 3 Ibnu Sina. Yang belum join, saya akan share secara dalam Telegram secara direct lah. Okey, jadi untuk kerja sekolah awak, okey, buka aktiviti, muka surat 8. Okey, muka 9 tak payah. Muka surat 9 saya akan, minggu depan saya akan, kita buat sama-sama muka surat 9. Sebab dia melibatkan setepalang, setepan, saya akan guide awak ni. Okey, muka surat 8, tanda tanda dengan pensel ambil pensel, tanda. Buku aktiviti awak nak kena buat lepas ni. Muka surat 8. Okey, muka surat 10 dan muka surat 11. Okay, ni awak dah tengok tadi kan gambar-gambar macam mana abang-abang, kawan-kawan kamu mengendalikan spesimen, macam mana kakak-kakak kamu, abang-abang kamu mengguna dan mengendalikan peralatan sains dengan betul. Dan awak tengok juga, kita dah sentuh tentang meramal, membuat ramalan di mana magnet kita balikkan apa berlaku pada magnet tu. So, untuk muka surat 8, muka surat 10, muka surat 11, awak boleh buat sebagai aktiviti pengukuhan. Okey, ada soalan? Muaz dah siap. Muka surat 8, 10, 11 dah siap. Bagus Muaz. Okey. Saya sebenarnya ada lagi satu tapi saya takut awak rasa terbeban. Sebab tu saya takut nak bagi kerja tu. Okey, macam ni Okey, macam ni. Ini bukan paksaan Ini bukan paksaan. Ini siapa yang boleh buat sahaja. Saya tak paksa Okey. Sebab ramai ada beberapa dah siap tak apa. Ini tambahan bukan kata saya paksa, bukan Saya tak nak awak rasa stres. Okey, saya nak awak seronok dengan sains. Okey, awak buka muka surat 17 buku teks. Ini tambahan saya sebut lagi tambahan. Tiada paksaan. Ramai dah siap ni. Okey, tak apa. Muka surat 17 Okey, tengok muka surat 17. 17. Okey. Okey, aktiviti ria pepatung pepatung. Aktiviti ria pepatung pepatung. Ini bukan paksaan, ini adalah tambahan tambahan pada murid yang dah siap 3 like tu dah siap. Cikgu tak tahu nak buat apa, cikgu dah siap kerja cikgu. Okey, tak apa. Awak tengok muka surat 17. Okey, dia punya aktiviti dia tangkap pepatung di Taman Sains menggunakan saur. Okey, kalau tak ada pepatung, tangkap lipas ke kat rumah awak tu, tangkap semut ke, apa-apa serangga. Okey, tak semestinya Taman Sains, dekat taman rumah awak ke, tapi sekarang ni bahaya kan SOP kan. Awak buat dekat rumah je, cari lipas ke, apa-apa serangga yang ada di rumah awak. Belalang mungkin ada kan? Belalang kan? Okey, yang kedua, masukkan serangga yang awak dapat tu dalam botol yang bertutup. Kalau botol tu
tak ada tutup, awak tebuk lubang. Kalau tak, awak boleh guna kain yang nipis tu, awak tebuk lubang pada kain tu. Okey. Ataupun awak boleh tebuk lubang botol tu, gunakan api sikit lah. Ini suruh ayah atau mak buat lah cucuk. Cucuk dengan api tu, cucuk pada tudung botol. Sebab kalau plastik, botol plastik memang dia Cikgu, saya tak ada ayah. okey. Ataupun boleh guna botol biasa pun tak apa. Tapi kena ada lubang kalau botol air mineral tak ada masalah. Dia punya, kalau tak tudung botol pun awak boleh tebuk dekat dia punya badan dia, kat body dia kan, sebab nipis. Guna gunting pun boleh. Okey. Lepas tu perhatikan objek yang awak ambil tu, serangga yang awak dapat tu dengan kanta tangan. Tak ada kanta tangan pun tak apa. Kalau nak cari pun boleh dekat DIY ataupun dekat kedai RM2 dan awak lakarkan. Lakarkan dalam buku SNSE tu, buku tulis lah, buku tulis tadi tu, lakarkan. Okey, lepas dah siap buat lakaran, awak warna apa semua sekali cantik, awak lepaskan serangga tadi ke tempat asal. Kecuali kalau lipas lah, kalau lipas tak payah lepas. Kalau saya bunuh aja lipas tu sebab lipas tu serangga perosak kan. Kalau ada lipas kat rumah awak boleh lukis lipas, awak boleh lakar lipas tu. Okey. Itu saja untuk tambahan Kalau awak tak buat pun tak ada masalah. Ini bukan paksaan Ini untuk murid yang dah siap buku aktiviti dia. Jangan kata saya paksa awak buat Okey, saya nak ambil semut. Boleh Muaz. Boleh guna semut. Amsyar nak ambil belalang. Boleh nak ambil belalang. Boleh cari ke Amsyar belalang. Tak apa. Itu tambahan tugasan yang dah siap buku aktiviti. Okey. So kalau murid ni buat, kata dia buat, nanti dia share gambar yang dia lukis dengan dia share serangga yang dia tangkap. Dia share gambar. Dalam bentuk gambar pun tak apa, dalam bentuk video pun tak apa. Nanti saya akan upload video tu, saya akan share pada murid-murid yang lain untuk tengok sebagai rujukan pada kelas minggu hadapan. Okey? Minggu hadapan kita jumpa lagi secara Google Meet. Okey? Okey, itu saja. Saya rasa tak ada soalan Terima kasih pada yang hadir. Terima